Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Coaching essentially is a process that will help you to get to where you want to be in a much shorter time and to achieve the success that you want to achieve in life without doing it on your own. Coaching is a guided process where somebody helps you through the power of questions and active listening come to your own conclusion. You have to get your own answers. And these are the best answers because you are the expert for yourself. So I think coaching is the leadership style of the future. A lot of things I love about coaching, especially I love the moment when my coachee gets an aha moment or realize that, oh, I need to change, or even I want to change, and then start this passion. I'm witnessing that exact moment. I love helping people. Love helping people work through things that have kept them stuck, have kept them playing small, have kept them from living to their fullest potential. And now I have the opportunity to help other people who are like me, well-educated,
trained professionals who've invested a lot in a career, and I can help them to put all the pieces together and get in touch with what it is they really want to do and help them through the transition so that they can live the rest of their life really fulfilled. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani kepada semua warga KKM dan penonton-penonton yang sedang menonton siaran langsung webinar anjuran bahagian pembangunan kompetensi yang bertajuk Awareness of Coaching. Bersama saya pada pagi ini adalah dua orang tetamu istimewa yang dibawakan daripada ICF Malaysia, iaitu International Coaching Federation Malaysia. Jadi tanpa saya melengahkan masa, saya jemput tetamu-tetamu jemputan pada pagi ini untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dipersilakan Puan Azhar. Terima kasih Cik Salahuddin. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama penuh Nur Azhar Mila Marni, tetapi boleh panggil Azhar. Saya memegang jawatan Professional Development Director di dalam ICF Malaysia. Saya dah memulakan saya punya career di dalam bidang coaching sebenarnya 10 tahun lalu. Tetapi pada tahun 2021 semasa pandemik, saya mengambil keputusan untuk meneruskan kerjaya saya untuk mengambil sijil ICF lah, International Coaching Federation, dan saya mendapat saya punya title sebagai Certified ICF Coach pada tahun berikutnya 2022. Okay, terima kasih Puan Azhar. Ya. Corinne, silakan. Terima kasih Cik Din. Nama saya Corinne. Saya memegang jawatan Naib Presiden dalam ICF Malaysia Charter Chapter. Sebelum ni saya pengawal corporate, jadi saya kerja dalam organisasi corporate dan banyak menggunakan coaching dalam pengurusan. Pada tahun 2019 saya berminat nak dapatkan certification coaching, dan lepas tu saya sekarang ni telah diakreditasikan sebagai Associate Certified Coach by ICF Global. Okay, terima kasih Corinne. Terima kasih Puan Azhar. Jadi kita telah pun melihat tayangan video yang berdurasi 2 minit berkenaan dengan coaching. Jadi mungkin ada banyak persoalan dalam minda penonton semua, apa itu coaching sebenarnya, ya. Dan banyak jugalah confusion ataupun kekeliruan, ataupun mungkin kita tersilap faham dengan coaching, mentoring, consulting, ya, ataupun perkataan-perkataan yang sewaktu dengannya. Jadi tetamu-tetamu kita pagi ini akan membicara lebih lanjut dan menerangkan lebih lanjut seterusnya berkenaan apa itu coaching. Silakan Puan Azhar, apa itu yang dinama ataupun dipanggil sebagai coaching? Boleh terangkan lebih lanjut? Okey, coaching ni ini kalau mengikut definisi ICF lah, bila saya terangkan di dalam bahasa Melayu, coaching ini sebenarnya adalah satu gandingan kerjasama di antara coach dan juga klien, di mana bersama-sama akan berada dalam satu proses yang kreatif dan juga thought provoking. Thought provoking ni maknanya dia provokasi fikiran lah. Jadi dalam proses ni dia akan memberikan inspirasi kepada klien supaya klien dapat maksimalkan potensi mereka secara peribadi dan juga secara profesional. Itu jawapan yang kira panjang lah sebab kita mengikut definisi ICF. Tetapi kalau dalam bahasa yang mungkin mudah sikit, saya boleh terangkan, coaching ini adalah di mana dia ada satu proses daripada point A hendak pergi ke point B, ya, di mana point A itu adalah masa sekarang dan point B itu adalah di masa hadapan. Dan proses ini berlaku dalam jangka masa yang ditetapkanlah oleh klien, dibantu oleh coach. Macam kalau saya pun saya faham coach tu macam swimming coach kan, sports coach, tapi rupanya dia
very technical dia punya definisi dia tu ya. Sebenarnya kalau mengikutkan ICF, coaching ni kita ada 8 kompetensi yang coaches semua kena memenuhi sebelum dapat accreditation dia ya. So 8 kompetensi ni banyak, ada yang termasuk active listening kan. So dalam active listening, kita bukan sahaja mendengar jawapan dari coachee, tapi kita kena juga memerhatikan apa yang tidak ternyata ya, dari segi emosi coachee, segi tingkah laku ataupun dari dia punya body language ya, yang akan memberitahu kita lebih banyak lagi ya, pandangan coachee ya. Jadi 8 core kompetensi ni memang banyaklah. Jadi banyak technicality. Ya. Saya dengar pun banyak juga 8 ya. Jadi sebenarnya terfikir bila fikir pasal coaching, kita pun ada biasa dengan mentoring contohnya ya. Dan yang program biasa yang dilaksanakan dalam agensi kerajaan atau kementerian adalah mentoring ya. Consulting pun ada, consulting pun ada ya. Jadi mungkin Corinne atau Puan Azhar boleh terangkan perbezaan apa beza antara coaching dan juga mentoring dan mungkin juga consulting juga. Okey. Mungkin boleh mula dari consulting dululah ya. Kalau consultant, dia akan menganalisa masalah tu kan. Dia buat analisis dulu. Lepas tu dia akan suggest cara penyelesaian masalah kepada organisasi sebelum dia buat action kan. So perbezaan tu ketara sebab dalam coaching kita tak menganalisa masalah, tapi kita menyokong coachee dalam proses dia nak mencapai matlamat dia. Ya. Kalau mentoring biasanya kena mentor dia ni kena ada pengalaman sendiri. Jadi dia akan berkongsi pengalaman lalu dia dengan mentee kan. Dia akan beri nasihat. Ya, sama dalam coaching kita tak beri nasihat dan kita tak semestinya dalam atau mempunyai pengalaman yang sama dengan coachee. Ya. Tapi kerja coaching ni dia bukan saja kemahiran, dia juga satu mindset kan. Kita kena berada dengan coachee. Kita kena provide dia satu safety space ya. Jadi dia boleh luahkan sebarang isu-isu atau cara pemikiran dia, dan kita kena support dia dari segi pemikiran itu. Kadang-kadang kita mencabar dia jugalah sikit kan, Thought provoking kan. Sebab kita akan mencabar dia punya limiting belief ya. Kenapa you akan fikir macam tu kan, apa yang di sebalik pemikiran ni. Dan kita juga akan membolehkan coachee dapatkan perspektif yang berlainan daripada apa yang dia sudah berfikir. Think out of the box. Yeah. Azhar mungkin nak tambah apa-apa? Yes, saya nak tambah sikit tadi bila Corinne cakap kita bukan macam mentor. Coach bukan macam mentor daripada segi maksudnya perlu pakar dalam hal tersebut. Sebab sebagai seorang coach sebenarnya kami hormat dan kami percaya bahawa klien itu adalah pakar dalam hal mereka, hal kehidupan mereka peribadi dan juga profesional. Kami percaya bahawa coaching klien ya, setiap orang sebenarnya mempunyai capacity. Mereka itu bersifat whole, iaitu menyeluruh. Mereka itu resourceful, ya, mempunyai kebijaksanaan, dan mereka juga ada creativity dalam mencari jalan penyelesaian untuk mengambil tindakan. Basically mereka mempunyai capacity untuk mencapai apa yang mereka mahukan, dan mereka akan pergi ke arah itu. Jadi coach sebenarnya kita membantulah. Kita bantu untuk mungkin kita bantu untuk klien tu kenal pasti apa sebenarnya yang dia mahukan, mendapatkan lebih jelas apa matlamat yang nak dicapai. Kemudian dari situ kita mendengar, macam Corinne cakap tadi kan, mendengar kan, active listening itu antara competencies lah di dalam ICF. Kemudian kita tanyakan soalan. Sebab bila kita mendengar, kita berada bersama dengan klien, kita boleh tanyakan soalan yang insya-Allah yang tepat lah, yang powerful. Daripada situ dia akan dapat kesedaran dia. Klien dapat kesedaran daripada dalam, kemudian mereka akan ambil tindakan lah yang bersesuaian dengan matlamat yang nak dicapai itu.
Dia kena sedar dululah ya apa yang dia hendak atau apa yang dia hendak capai ya. Okey. But it's a process lah kan Cik Saudin. Ya, Kita kadang cakap senangnya, cakap proses lain orang lain. Tapi kemahuan ataupun membenarkan diri untuk melalui proses coaching itu sangat penting di peringkat permulaan. Sebab kita kena ingat dalam proses coaching juga tanggungjawab itu sebenarnya dipikul oleh klien. Betul. Jadi maknanya tidak hanya bergantung pada coach sajalah untuk memastikan kejayaan ya. Perlu yang di coach tu pun ataupun coachee tu pun perlu aktif dan ada mindset yang dia sebenarnya nak something, nak mencapai something ya. Kalau tak macam kalau dia kosong je kan contohnya, ataupun telah diarahkan untuk menjadi coachee, mencari coach ya. Itu pun akan menjadi masalah juga kalau kita terus jam the process lah. Macam Puan Azhar kata, ada prosesnya. Betul. Okey, jadi Gandingan kerjasama kan. Jadi Ya, betul. gandingan. Both side kena ada willingness lah untuk buat macam tu. Kalau I cuba nak relate dengan healthcare, banyak patient datang jumpa doktor kan, dia bagi simptom. Tapi simptom tu apa yang nyata. Sebalik simptom tu ada banyak root cause dia kan. Mungkin kenapa jadi macam ni kan? Apa yang telah berlaku ataupun apa yang you dah makan kan? Jadi coachee macam itulah proses dia nak cari apa dia penyebab dia dulu. Lepas tu nak bicara dengan patient tu dulu kan. Cakap okey yang ni masalah dia mungkin lifestyle issue kan. Lepas tu klien ataupun patient tu dia kena willing nak take action. Dia kena sedar dulu ya yang lifestyle ni mungkin lifestyle ni yang menyebabkan simptom tu. So kalau I cuba relate lah dengan healthcare kan. okey. Boleh bayangkan jugalah, saya boleh bayangkan keadaan macam tu. Okey, so harapnya penonton di sana boleh jelas ya dengan penjelasan tadi. Kita nak pergi ke soalan seterusnya. Coaching ni ada banyak jenis ya? Betul. Kalau secara amnya, coaching kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan. Satu life coaching, di mana dia fokus dia dengan kontraknya dengan individu. Tapi lepas tu kita ada satu lagi kumpulan executive coaching. Executive coaching ni biasa kontrak dengan organisasi ataupun majikan. Jadi majikan atau organisasi ni dia akan jadi sponsor. Lepas tu dia punya kaki tangan akan dihantar untuk buat executive coaching lah. Ya. Okey, lepas tu dalam dua kumpulan ni ada pula branch-branch dia. Maksud dia kalau certain coaches dia nak fokus kepada certain topik je. Yeah. For example, dia boleh fokus executive coaching, kita ada leadership, kita ada performance, yeah. Kita juga ada succession planning, yeah. Succession planning coaching. Dan dalam life coaching ni pula kita ada branch dia yang berlainan. For example, career, kan? Individu yang nak tahu macam mana nak progress dalam career dia, ataupun health, wellness, ataupun work-life balance, parenting coaching, dan relationship, relationship coaching. Memang banyak related tu. Saya sebenarnya mungkin ada banyak jenis tu, mungkin semua ada banyak berkait ya. Career progress ya. Semua orang saya rasa adalah cita-cita kan, at least nak lebih maju dalam kerjaya. Work life balance especially ya. Takkan kerja je 24 jam kan. No balance at all. Okay, yang itu pun ada jenis coaching dia juga menarik, sangat menarik. Baru first time saya dengar lah. Saya biasa just faham dengan sports coaching. I think lay people macam saya, orang biasa, hanya faham just mungkin 1 or 1% berkenaan dengan coaching ni. Rupanya dia sangat luas ya. Ya benar. Jadi Puan Azhar tadi sebut juga about sedikit berkenaan dengan pembangunan diri ya, little bit ya. Mungkin Puan boleh explain, terangkan lebih lanjut macam mana coaching ni menjadi platform yang efektif, berkesan dalam bukan sahaja pembangunan diri, tetapi termasuk organisasi itu sendiri. Mungkin saya nak recap balik semula definisi coaching itu sendirilah ya. Sebab tadi dia punya perkataan yang digunakan di dalam maksud coaching itu sendiri adalah inspirasi
untuk memaksimalkan potensi peribadi dan di tempat kerja. Jadi maknanya ia boleh mencapai kedua-duanya lah, ya, peribadi dan juga tempat kerja. Ada setengah orang yang bertanya, kalau saya datang dengan isu tempat kerja, saya perlu bercakap tentang hal kerja sajalah, kan? Dia tanyalah, kan? Walaupun saya ada masalah peribadi di rumah. Jadi benda tu sebenarnya dia boleh jadi berkait, kan? Jadi saya nak kongsikan ada survey yang dibuat dari laman coachfederation.org, di mana 80% daripada mereka yang melalui sesi coaching menyatakan bahawa keyakinan diri mereka bertambah, diperbaikilah, confidence level, kan, 80%. Itu maknanya mungkin lebih menjurus kepada peribadi, tetapi sebenarnya boleh juga meliputi tempat kerja. Jadi yang satu lagi discovery ataupun keputusan survey adalah tentang prestasi kerja. 70% mengatakan bahawa produktiviti mereka di tempat kerja meningkat setelah menghadiri ataupun melalui proses coaching. Itu memang peningkatan yang tinggi tu. Jadi kalau katakan kita ataupun ada agensi organisasi yang dia berminat, kan, agaknya macam mana dia, atau kita fokus to healthcare lah, kita fokus to healthcare, so macam mana dia boleh membantu membangunkan lagi healthcare sektor. So macam mana untuk contohlah healthcare workers, kita ada doctors, pharmacists, dentists, nurses, ya. Then macam mana coaching ni dia boleh berkait dengan mereka dan membantu meningkat atau membangunkan lagi sektor ini. Mungkin Kerin boleh terangkan lebih lanjut ataupun sudi berkongsi kaedah. Okey. Tadi macam yang disebut Puan Azhar tadi, kalau coaching boleh meningkatkan seseorang insan tu jadi lebih positif, kan, lebih maximize dia punya potential. Dari segi productivity pula boleh ditingkatkan lagi, ya. Jadi organisasi including healthcare akan benefit dari itu, sebab kalau kaki tangan positif, kalau productivity improve, you akan nampak impact dia, kan, dalam organisasi. Satu example yang I boleh fikirkan, contoh, untuk kaki tangan KKM yang banyak berinteraksi dengan orang awam. Sebenarnya coaching ni dia boleh jadi satu teknik, kan, yang digunakan dalam komunikasi dengan orang awam, ya. Dalam kempen kesedaran semua ni, staff boleh, kaki tangan KKM ni dia boleh guna coaching teknik untuk berinteraksi dengan orang awam. Jadi tolong memupukkan pemikiran yang berbeza, kan, baru nampak dia punya kesan, ya, coaching dalam individu tu, especially dalam kempen kesedaran lah. Jadi dia punya kesan dia bukan hanya sekadar dalam organisasi, tapi kepada masyarakat, ya, betul, keseluruhannya. Jadi impact dia sangat besar. Ya, sebab satu impact yang kita nampak obvious dalam coaching ialah cara pemikiran individu tu dia akan berbeza, dia akan lebih positif, kan, dia akan fikir lebih possibilities dia. Jadi semua ni akan nampaklah dalam organisasi dengan masyarakat juga. Mungkin kalau saya boleh tambah sedikit tentang sesi coaching itu sendiri, dia adalah secara berkala kebiasaannya. Maksudnya kita akan melalui beberapa siri coaching lah, kan, bukan hanya satu kali dan habis di situ. Jadi kalau kita nak dapatkan impact yang tinggi, yang berkesan, jadi kita perlu ada siri coaching yang berkala, di mana di situ sebenarnya kita bantu kupas potensi. Jadi kalau kita bercakap tentang sektor kesihatan, kan, macam contoh kalau bagaimana coaching itu dapat membantu katakan doktor ataupun nurse, kan. Jadi kalau kita ada sisi coaching bersama mereka secara berterusan, jadi kita akan boleh lebih bantu mereka kupas potensi diri mereka. Saya percaya mereka semua sudah tahu. Mungkin ini membantu mereka untuk lebih mengenal pasti, meyakinkan lagi tindakan yang perlu dilakukan ataupun halangan-halangan yang mereka lalui. Pasti ada,
kan halangan-halangan tu kan. Jadi proses coaching ni dia macam, kalau secara metafor dia macam kita nak kupas bawang. Dia ada banyak lapisan kan, banyak layer kan. Ya, betul. Jadi dia proses lah. Satu. Dan coach di situ sebagai accountability partner. Kita bantu. Accountability partner. Yes, accountability partner. Kita bantu di situ, kita mendengar, kita bertanyakan soalan. Kemudian dari situ kita nampak bila dia dapat dia punya perubahan dia, mindset dia, macam apa yang Karin cakap tadi, dari situ dia cara berfikir dia akan berubah, insya-Allah. Berfikir berubah, dia punya tindakan dia pun akan berubahlah seiring. Tetapi kalau katakan perkara itu berlaku di dalam coaching session, dia semangat kan. Tetapi bila habis session, bila dia nak ambil tindakan tu ada sesuatu berlaku. Contoh jadi tak dapatlah nak buat apa yang dia dah plan tu. Tapi kita kan akan jumpa lagi sebab berkala. Bila jumpa tu macam kita akan tanyalah, okey bagaimana progress? Dia satu proses yang berterusan ya. Dia ada dalam jangka masa yang kita sama-sama setujui, berapa kali, berapa kerap berjumpa, berapa lama. Tapi maksudnya dia adalah proses yang berkala lah. Okey. Jadi sokongan tu dia progresif. Ya, betul. Jadi kepada semua penonton yang mendengar di sana, harapnya penjelasan tadi daripada Puan Azhar dan Karin adalah very crystal clear, jelas. Jadi sekarang kita akan ambil berehat sebentar untuk selama beberapa minit, dan kita akan kembali semula untuk kita bincang lebih lanjut lagi. Dan apa yang kita boleh sekiranya ada yang berminat ataupun ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk menjadi certified coach contohnya, selepas ini kita akan bersambung dengan penjelasan tersebut. Coaching essentially is a process that will help you to get to where you want to be in a much shorter time and to achieve the success that you want to achieve in life without doing it on your own. Coaching is a guided process where somebody helps you through the power of questions and active listening come to your own conclusion. You have to get your own answers. And these are the best answers because you are the expert for yourself. So I think coaching is the leadership style of the future. A lot of things I love about coaching, especially I love the moment when my coachee gets an aha moment or realize that, oh, I need to change, or even I want to change, and then start this passion. I'm witnessing that exact moment. I love helping people. Love helping people work through things that have kept them stuck, have kept them playing small, have kept them from living to their fullest potential. And now I have the opportunity to help other people who are like me, well-educated, trained professionals who've invested a lot in a career. And I can help them to put all the pieces together and get in touch with what it is they really want to do and help them through the transition so that they can live the rest of their life really fulfilled.
Kembali semula kita ke rancangan webinar bahagian pembangunan kompetensi dengan bertajuk Awareness of Coaching bersama tetamu-tetamu jemputan kita daripada ICF Malaysia, Puan Azhar dan Kerin. Terima kasih kerana masih bersama kita, dan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang setia di luar sana yang sedang menonton Facebook live bahagian pembangunan kompetensi. Seterusnya kita, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan sambung semula dengan penjelasan ataupun bicara lebih lanjut berkenaan dengan coaching, ya. Mungkin dalam tayangan video ni tak nampak ada props, ada botol air di sini, ya. Tapi air di situ, ada botol air berwarna biru, yang lain macam rupa dia macam mentol pun ada juga, ya. Tapi saya akan serahkan kepada Puan Azhar, sebab tadi jika tuan-tuan puan-puan ada menonton tayangan video berdurasi 2 minit pada awal-awal rancangan tadi, dia ada menyebut berkenaan dengan aha moment in coaching. Jadi Puan Azhar, boleh ceritakan lebih lanjut apa itu aha moment? Aha. Tergelak-gelak. Silakan. Okey. Jadi aha moment ni inilah dia. Ini kan mentol, kalau boleh nampak kan. Biasanya kita kalau aha, mana kita dapat idea, kita dapat pencerahan, kita dapat kesedaran. Ya? Jadi aha moment ni sebenarnya adalah detik kesedaran lah, atau kebijaksanaan. Di mana bila dalam sesi coaching, macam kita dah bagi tahu tadi, bila coach mendengar secara aktif, kemudian berada bersama dengan klien. Bila berada ni bukan hanya sekadar fizikal, tetapi maksudnya memang bersama-sama lah, orang kata. Dan dari situ kita tanya soalan, so akan tercetuslah idea atau awareness, kebijaksanaan yang sebenarnya dah ada dalam diri klien itu sendiri. Sebab kami coach, kami percaya klien itu ada kebijaksanaan itu. Jadi dalam sesi coaching, aha moment ni berkemungkinan memang akan berlaku. Cuma berapa kerap, ya, berapa pantas, itu bergantung kepada individu. Sebab ia adalah proses, lain orang berbezalah. Okey. Jadi kesedaran inilah yang nak ditimbulkan, ya. Sebab dengan kesedaran ini sebenarnya dia akan merubah gaya pemikiran, dia akan boleh meruntuhkan belief system kita, sistem kepercayaan yang kita dah lama simpan, mungkin daripada kecil kan. Kita percaya bahawa apa saja yang kita kata tu memang itulah dia, tak boleh diubah. Contoh tetapi dalam sesi coaching, bila dia beri peluang untuk diri dia melalui, bila dia dapat aha moment tu, baru dia rasa macam, oh, sebenarnya boleh kalau buat macam ni. Saya ingat cara A je yang boleh, rupanya ada cara B. Okey. Itulah dia aha moment. Tapi lagi satu, saya juga suka untuk menyatakan kalau aha moment ni dia bukan hanya berlaku di dalam sesi coaching itu. Maknanya kalau dalam selama 60 minit, bukan hanya di dalam 60 minit itu. Ia mungkin berlaku selepas tamat sesi coaching. Okay. Selepas tamat kan, tiba-tiba tengah minum kopi ke, dia boleh terjadi begitu. Sebab itu bila coaching itu berkala kan, bila kita jumpa, kadang-kadang mungkin masa sesi coaching berlangsung, dia macam tak ada sangat dia punya aha moment dia macam okey, tapi bila selepas habis dia dapat aha moment dia, jadi bila kita jumpa balik, mungkin waktu tu dia banyak kongsikan, oh saya sedar ini, saya sedar itu, begitu. Untuk merangkumkan juga tentang aha moment ni sebenarnya, daripada aha moment ataupun awareness, kebijaksanaan, kesedaran, lepas itu kita klien lah akan mendapat lebih jelas tentang apa yang berlaku, apakah halangan, apakah tindakan, dan daripada situ bila dah ada jelasnya apa yang nak dicapai, yang nak dilakukan, dia akan timbul rasa sendiri tanggungjawab itu untuk dicapai. Sebab itu adalah matlamat dia, bukan matlamat orang lain. Walaupun katakan itu adalah matlamat organisasi, tapi kalau kita tengok kembali, itu adalah
matlamat dia sebagai seorang staff lah terhadap organisasi tersebut. Tanggungjawab, betul. Dan akhirnya itu akan membawa kepada tindakan lah untuk laksanakan apa yang dia dapat tu lah, aha moment tu. Maksudnya ramai yang perlukan aha moment tu. Kan? Memang ramai yang perlukan coaching. Okey, jadi saya nak bertanya lah soalan. Mungkin ramai juga penonton di luar sana yang berminat sebenarnya ataupun sangat curious to know, nak tahu. Jadi kalau macam mana kalau nak berminat nak menjadi coach, certified coach, ICF coach, ICF Malaysia coach, macam mana caranya? Ada kaedahnya ke, ataupun sesiapa saja boleh jadi coach ke contohnya? Ataupun contoh saya sendiri berminat, contohlah case study is diri saya sendirilah. Saya berminat untuk menjadi coach. Jadi macam mana apa kaedah, langkahnya sekiranya ada, apa keperluannya, requirement, the technical requirement contohnya. Apakah komitmen yang diperlukan? Contoh saya kerja daripada pagi sampai malam, boleh ke saya ni contohnya kan? Satu Ahad pun saya kerja, boleh ke? Tapi saya berminat untuk menjadi coach kan? Mungkin berapa jam yang saya perlu untuk saya menjadi seorang coach kan? Adakah sejam dah cukup memadai kan? Dan perlukah spesifik masanya? Dan soalannya lagi satu mungkin Kerin dan Puan Azhar boleh ceritakan lebih lanjut, kenapa perlu ada atau dapatkan ICF certification ya? Itu mungkin ramai yang berminat nak tahu di luar sana. Silakan Kerin ataupun Puan Azhar. Sebelum kita jawab soalan Encik Din, mungkin saya jelaskan dulu apakah peranan ICF ya dalam coaching industri ni. Jadi ICF ni sebenarnya dia organisasi tidak beruntung ya dari secara global ya. ICF dia dikenali organisasi ataupun orang awam ya seluruh dunia ya, Europe ke Amerika ke Malaysia. Jadi sekarang banyak organisasi yang akan mencari coaches yang di-certified di bawah ICF program. Sebab dalam ICF program kita orang ni kita ada mengikut ya standard-standard tertentu ya, ada kod-kod etika dia, kita ada guidelines dia untuk memantapkan coaches dari segi kemahiran dengan pemikiran dulu ya. Di seluruh dunia ni kita ada lebih kurang 51,000 coaches sebagai ahli ICF global ya. Dan dari itu kita ada 139 chapter. Chapter maksudnya macam ICF Malaysia ni, dia local chapter kat Malaysia ya. Tapi kita juga ada ICF Mumbai, kita ada ICF Singapura ya. Yang dari 139 chapter tu memang fokus kita orang pertama nak membangkitkan kesedaran orang awam tentang coaching dan manfaat coaching. Yang kedua, kita nak tolong coaches, ahli coaches kita, member of ICF, macam mana dia boleh meningkatkan kemahiran coaching dia ya dari segi profesional ya. Yang ketiga, kita juga bekerjasama dengan organisasi tidak beruntung yang lain kan, NGO, social enterprise ya, dan kita menyokong diorang dari segi coaching ya. That's the way we support them ya. Bagaimana nak dapatkan coaching certification ni? Semua ICF members kena ada sekurang-kurangnya latihan asas dalam certification yeah. And Azhar, mungkin I pass to you to explain dia punya accreditation. Sebelum saya jawab soalan bagaimana tu, saya nak berkongsi juga bahawa ada satu survey dijalankan oleh Global Consumer Awareness Study tahun 2022, tahun lalu lah ya. Dalam survey ini mengatakan 85% coaching client ya, mereka rasakan ia adalah penting atau sangat penting untuk mereka engage dengan coach yang bertauliah, yang certified. Itu 85%, tinggilah ya. Sebab yeah. So kalau dalam coaching ni maksudnya untuk ICF certified credential ni adalah satu sijil pentauliahan yang tinggi lah, yang bila disebut tu
akan memberikan satu impact yang besar. Dia bagi credibility secara pantas, dan juga kalau untuk approach ataupun kita nak dapatkan klien lah, coaching klien, itu akan beri rasa keyakinan lah kepada mereka. Jadi saya nak bagi tahu itu dahululah. Okey. Ya. Jadi nak menjawab soalan tentang siapa dan bagaimana untuk menjadi ICF certified coach. Siapa itu sebenarnya macam Cik Saudin lah. Kita dah dapat dah seorang ni. Keren. Asalkan ada minat. Minat tu penting Berminat kan? Okey. Minat yang mendalam, kemudian komitmen, berdedikasi untuk memajukan diri, sebab ia adalah proses juga untuk menjadi coach ni. Dia ada dia punya fasa-fasa dia, level yang saya akan terangkan sekejap lagi. Tetapi apa yang saya cuba nyatakan adalah ia adalah sesuatu yang boleh dipelajari, coaching ini. Dia bukan orang kata mesti gifted lah. Mesti kalau tak erti buat macam ni tak bolehlah jadi coach. Ia boleh dipelajari. Sebab itulah untuk dapatkan pentauliahan ni, dia ada sebenarnya 5 dia punya keperluan dia, requirement dia. 5 keperluan. Dalam pentauliahan ni lah. Di mana yang pertama tu perlu ada coaching education. Kelas lah ya. Yang ini nanti saya akan terangkan untuk 3 level dia berbeza jumlah dia. Tetapi saya terangkan dulu 5 keperluan ni. Pertama coaching education, kelas coaching itu sendiri. Yang kedua adalah coaching experience. Yang ini dia lebih bertumpu kepada kita praktis. Selepas kita dah pergi kelas kan, kita praktis pula apa yang kita belajar tu. Praktikal. Kita buat coaching session lah. Jadi dah belajar teori, kita praktikkan. Kemudian yang ketiga perlu ada mentoring. Mentoring itu sebab untuk menjadi coach kita perlu sign up ataupun belajar daripada mentor di dalam coaching school lah, coaching school. Mentor ni dia coaches juga, tapi dia orang coaches yang lebih berpengalaman, lebih banyak experience. Jadi ini mentoring lah. Tadi kan kita dah cakap kan beza mentoring. Yang ini memang dia transfer dia punya knowledge, expertise. Dia mengajar kita lah bagaimana kan untuk menjadi coach yang bagus. Itu yang ketiga lah. Kemudian yang seterusnya adalah performance evaluation ataupun yang ini untuk dalam ICF credential, coach perlu hantar recording coaching mereka kepada ICF Global. Jadi dari situ nanti akan dievaluasi lah. Akan dinilai kan? Akan dinilai. Kemudian bila dah lepas, itu perlu pass lah evaluation ni perlu pass. Barulah bawa kepada yang terakhir sekali, iaitu exam. Exam ini dia ada 81 soalan selama 3 jam. Boleh jawab. Dia scenario based lah. So bila you dah belajar teori, multiple MCQ ke? Yes. MCQ. Senario semua. Relax je. Dia jangan takut kan. 80 soalan. Nah, dia bila kita dah tahu teori, kemudian kita dah praktis selama tempoh yang ditetapkan tu, kita dah boleh, insya-Allah dah tahu dah. Oh, kalau situasi macam ni, ini yang perlu kita buat. Jadi insya-Allah exam tu akan mudah lah untuk kita buat lah, untuk kita lepas. Itu adalah 5 stage tu lah. Dari segi penilaian, tadi I ada mention yang kita kena memenuhi 8 core kompetensi. Jadi semua keperluan ni, 5 keperluan ni, semua dinilai based on 8 core kompetensi ICF. Ya, untuk graduate kena memenuhi yang tu syarat dia. Corinne boleh explain lebih mengenai 8 core competency itu ataupun list kan, ataupun ada okay. What are those 8 core competencies? Okay, so the first core competency is demonstrate ethical practice. Ya, maksud dia dalam praktis kita orang dengan coachee, kita ada memenuhi kod-kod etika ICF. Ya, yang dalam masa tu juga kita kena ada agreement dengan coachee. Ya, dari segi agreement tu kita akan dapatkan apa maklumat yang coachee nak fokus. Ya, bila coachee nak jumpa, berapa lama sesi dia, ya. Dan maklumat tu dia jadi macam Puan Azhar kata tadi kan, sekarang dengan in the future. Ya, kalau dia kata dalam masa 6 bulan ni I nak practice ada exercise for 5 kali sehari. 5 kali seminggu kan. Jadi yang tu akan jadi goal kita orang, ya, sebagai coach dengan coachee. Lepas tu kita ada coaching mindset. Ya, dalam coaching mindset ni we talk about being present. Ya,
be there, tak ada judgement, ya. Coachee boleh pilih apa yang dia nak buat, ya, bagaimana dia nak lakukan dia. Semua ni pilihan coachee. Jadi kita kena ada mindset untuk respect tu lah, ya. Lepas tu kita ada juga listening actively yang tadi kita dah bicara, di mana coach kena tengok, ya, bukan saja mendengar apa yang disebutkan, ya, tapi apa yang tidak disebutkan, ya. Jadi I boleh cakap, Encik Din tadi naikkan bulu kening ni kenapa, ya? Sebab I dah memerhatikan you punya ekspresi, kan? Itu kena tengok tu macam tu. Jadi ataupun kalau you mungkin you akan raise certain issue, kan, you akan repeat dia punya perkataan, certain perkataan. Kita akan memerhati yang tu. Lepas tu kita akan tanya, mengapa perkataan ni penting untuk Encik Din? Kan? Jadi yang tu di mana kita listening actively. Ya. Lepas tu kita juga akan support coachee dalam ambil tindakan yang diperlukan. Ya. So all these are part of the core competencies lah. I see. Okay. Yang angkat kening tadi tu menarik. Puan Azhar ada sebut berkenaan dengan classes tadi. The first is those theory classes lah. Saya boleh huraikan sebagai theory classes. Before you go to practical, you have theory classes. So classes senarai kelas-kelas ni kita boleh dapat di mana, ya, ataupun mana kita nak cari kelas-kelas ini? Okey. Jadi semua pusat latihan, ya, untuk coaching ataupun kita panggil sebagai accredited coaching education provider ni ada list dia dalam ICF website. Jadi kalau nak pastikan yang pusat latihan ni mengikut standard piawaian ICF dengan etika ICF, the best way ialah rujuk kepada website ICF dulu. Yang tadi mungkin saya boleh terangkan sikit lagi tentang 3 level. Yes, tadi kan saya kata betul. Okey, sebab dalam pentauliahan CJ untuk ICF ini sebagai coach, ya, dia ada 3 level, 3 tahap lah. Jadi level yang pertama adalah kita panggil ACC, Associate Certified Coach. Untuk ACC ini dia perlu dia punya coaching education, kelas dia perlu belajar selama 60 jam. Okey. Tapi bukan berterusan lah, kan. Dia biasanya ada break sebab nak bagi practical juga, in between. Tetapi total dia adalah 60 jam lah untuk ACC, level pertama. Itu adalah coaching education, coaching experience, di mana dia perlu practice dia punya coaching teori ataupun knowledge itu adalah selama 100 jam. Dia perlu buat coaching hours tu total kena 100 clock jam. in lah. Clock in. So untuk ACC level, maksudnya level yang pertama 60 jam study, lepas tu 100 jam untuk experience lah, ya. And then itu yang pertama. Yang kedua kita ada PCC. So PCC ni adalah Professional Certified Coach. Jadi yang itu dia punya classroom dia ataupun untuk dia belajar adalah sebanyak 125 jam. Lebih tinggilah sebab dia dah level 2, kan. 125 jam. Dan kemudian 500 jam untuk dia praktiskan coaching experience tu. Buat sesi, total 500 jam. Itu adalah PCC lah, level 2, Professional Certified Coach. Dan yang paling tinggi sekali adalah MCC. MCC ni Master. Kan? Paling tinggi Master lah. Master Certified Coach. Yang ini kelas untuk dia belajar 200 jam. Kelas untuk belajar 200 jam. Dia perlu belajar tu, hours dia total adalah 200 jam. Coaching hours dia, cuba Cik Saudara teka. 1000 jam. Sikit tu 1000. Tak cukup lagi. Lebih dari double. Tak cukup lagi. Ya. 2,500. 2,500 jam untuk coaching experience. Di mana itu sendiri menentukan standard yang tinggi untuk mendapat Master Certified Coach. Dalam tu lagi kita ada coaches perlu mengumpulkan coaching certified continuing education unit
Maksud dia kita kena join courses lagi untuk accumulate CCEU ni. Ya, yang tu pun part of pertauliahan ni. Dia berterusan lah, dia bukan macam dah dapat dan forever lah kan, kira kan bukan dia. Saya fikir macam tu juga jadi master then and forever master, walaupun dia kena ada continuous berterusan. Kita jaga kualiti kan, dan kita nak pastikan kita sentiasa keep up dengan apa yang berlaku juga. Kadang kita ada orang kata pertambahan ataupun teknologi yang berkaitan dengan coaching ataupun isu semasa yang perlu mereka ambil tahu. Kamilah kan coaches. Contohnya dulu coaching banyak one to one. Sekarang coaching dah boleh buat group coaching, team coaching yang boleh tolong tingkatkan teamwork dalam department juga. So semua ni lah ke dalam dia. So apa yang boleh kita nampak ialah dalam coaching session memang progresif, dalam coaches punya progress juga progresif Okey, saya sebenarnya saving the best for last lah. Soalan yang paling last ni saya simpankan paling akhir sekali sebelum kita dekat nak penghujung rancangan. Untuk makluman penonton-penonton di luar sana, Kerin and Puan Azhar ni are on volunteer basis. They are volunteers sebenarnya. Jadi mungkin ini sebenarnya yang perkara yang menarik lah, yang saya dapati sangat menarik berkenaan dengan ICF ini, ICF Malaysia. Dan ini adalah satu yang memang saya tidak sangka-sangka sebenarnya. Jadi mungkin Kerin dan Puan Azhar boleh cerita lebih lanjut. Why are you volunteering? How are you volunteer? And boleh cerita lebih lanjut tak? What's the benefit lah? Benefit. Terima kasih. Seperti yang dinyatakan, ICF ni organisasi tidak beruntung. Jadi Azhar, I dengan teman-teman Exco memang volunteer, sukarelawan, sukarelawati. Dan bila kita ada macam kita buat organize event kan, kita juga ada committee members yang volunteer juga. Jadi members ICF memang boleh volunteer je. Nak jadi exco ke, nak jadi part of the committee. Niat dia untuk menyumbang kembali kepada coaching industry dengan community of coaches. Benefit, I rasa dari segi benefit tu bukan dari segi material lah tapi lebih kepada pengalaman dan experience yang kita dapat kan dalam bekerja dengan sesama kita dalam organisasi seperti ini. Jarang dapat peluang macam tu. Mungkin Azhar nak ada apa-apa benefit lagi yang I tak sebut tadi? For me, on top of apa yang Kerin dah sebut tadi, dia adalah satu kepuasan lah. Sebab macam saya di dalam ICF Malaysia sebagai Professional Development Director, tugas saya adalah membantu untuk memastikan program-program yang membantu ICF coaches supaya mereka dapat terus belajar. Dia belajar tu satu, dan kemudian dari situ juga dapat yang CCEU punya points yang Kerin nyatakan tadilah, untuk mereka sambung terus kekal sebagai ICF Certified Coach. Jadi kepuasan tu sesuatu yang memang tak dapat nak diukur kan. Cuma bila dah buat tu, bila dah dapat capai apa yang dirancang dengan bantuan tim semua, memang saya pun bersyukur sebab dalam ICF Malaysia ni saya setiap orang yang di dalam ICF Malaysia ni sangat-sangat supportive dan sangat-sangat membantulah untuk saling memberikan yang terbaik supaya industri coaching ni semakin berkembang. Sebab coach-coach ni kita semua sebenarnya perlukan juga sokongan kan, community, supaya mereka tahu mereka tidak keseorangan, dan juga mereka sentiasa ada tempat yang mereka tahu mereka boleh refer lah ataupun dapatkan sokongan lah. Okey, Puan Azhar, Kerin, sebelum kita menjawab soalan daripada penonton di luar sana, saya dimaklumkan ICF ada program yang terdekat Ya, betul. Jadi cara ICF menyebarkan kesedaran tentang coaching dan juga memupuk lebih coaches dalam komuniti Malaysia ialah menganjurkan event-event.
Jadi upcoming kita ada satu event International Coaching Summit ya, yang ni pada 16 dan 17 November 2023 ya. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat nak tahu lebih ya mengenai coaching, boleh hadir ke event ini. Ikut kita dalam kita punya website, kita punya social media ya, LinkedIn, Facebook untuk maklumat lanjut ya. So dalam International Coaching Summit ni kita akan ada speaker-speaker dari international, dari Southeast Asia dengan Malaysia untuk sharing lebih lagi ya mengenai executive coaching dengan life coaching. Dibuat di mana ya, Corinne? Ia akan di Kuala Lumpur ya. Nanti venue dia kita bila confirm kita akan bagi tahu lagi. Okey, jadi jangan lupa sama-sama untuk menonton ya ataupun terus keep up to date dengan social media ICF lah untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan venue program tersebut. Cik Saudin dah boleh block dah kalender tu lah tarik tu. InsyaAllah, no problem, boleh. Saya tak silap saya ada soalan-soalan ya kita daripada penonton. Boleh. Mungkin kita boleh tengok soalan daripada penonton. Okey. Daripada Sukhvin Singh, apakah perbezaan coaching dengan psikoterapi? Mengikut pengalaman the first question lah. Apakah perbezaan coaching dengan psikoterapi? Okey. So beza coaching dengan psikoterapi ni, psikoterapi ni biasanya membantu ya individu yang mengalami isu dari segi gangguan mental atau emosi kan, dan dia akan menggunakan certain therapy ya. Jadi fokus dia adalah pada apa yang berlaku di masa lepas kan, masa dulu, dan membawa individu ni ke masa sekarang, present. Coaching ni masa sekarang ke masa future, depan. Ya, lepas tu kita tak pakai terapi semualah ya, sebab yang ni memang perlukan certified counsellors kan, certified psychotherapists untuk lakukan terapi tu. Ya, jadi yang ni ialah beza nyata lah antara coaching dengan psikoterapi. Okey. Soalan tu sangat bagus sebenarnya. Memang sebab ramai yang bertanya. Yalah, saya rasa kita pun semua tahu pandemik sendiri banyak meningkatkanlah jumlah kes tentang bila kita cakap tentang kesihatan mental kan. Jadi ramai orang juga dia seek for coaching untuk bantu mereka. Cumanya dia adalah sesuatu yang orang kata fine line jugalah bila kita cakap sama ada dia ini boleh jadi coaching client ataupun tidak. Tetapi sebenarnya secara yang kalau kita boleh cakap ringkas juga dan jelas, bila emosi itu lebih tertumpu kepada yang berlaku di masa lalu, macam apa yang Corinne cakap. Jadi untuk dia pergi ke masa hadapan, ia boleh jadi sesuatu yang sangat mencabar. Jadi dia tidak boleh lompat terus ke masa hadapan. Jadi kalau terapi itu dia bantu daripada masa lalu kepada masa sekarang. Kalau coaching, sekarang ke masa hadapan. Jadi kita serahkan kalau yang betul-betul perlukan untuk settle dengan hal yang masa lalu tu, itu adalah tugas kaunselor, psychiatrist, terapis. Cuma kalau katakan capacity itu ada pada diri klien, provided dengan syarat pakar psikiatri mungkin dia memang memberikan kelulusan lah kan. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin boleh terjadi. Tetapi secara dia punya ringkas dia tu memang berbeza lah. Coaching dan terapi memang adalah dua modaliti yang berbeza. Okey, mungkin kita ada masa untuk satu lagi soalan. Mengikut pengalaman guest speaker, yang manakah membawa kepada banyak keberkesanan coaching, counselling atau kedua-duanya sekali? Actually, seperti yang dijelaskan tadi, counselling, mentoring, consulting ataupun coaching, dia digunakan dalam situasi yang berbeza. Ya, jadi kita kena tengok situasi tu lebih kepada keperluan counselling ataupun coaching ataupun mentoring ataupun ketiga-tiga dia boleh berlaku sekali. Ya, so tak ada yang katakan counselling lebih berkesan ke ataupun coaching lebih berkesan. Ya, depending kepada situasi. Kesesuaian. Kesesuaian juga. Ya. Tetapi macam Corinne cakap juga, coaching itu sebenarnya satu teknik lah yang boleh diguna pakai. So kalau dalam mentoring pun kadang-kadang dia ada campur. Dia gunakan teknik coaching itu sendiri. Tetapi dalam coaching kita tidak buat mentoring. Kita tidak bagi dia jawapan. Sebab kita fokus bahawa
jawapan tu ada dalam diri klien kan. Kita Okey. bantu dia untuk keluarkan. Okey. Okey, jadi saya rasa kita dah hampir ke penghujung ya. Ya. Jadi sebelum kita menutup sesi webinar ni, mungkin saya Corinne boleh bagi sepatah dua kata. Okey, sepatah dua kata ni macam Encik Din kata, ICF Malaysia memang nak memupuk lebih coaches ya. Tapi tak semestinya dapat kalau you join coaching education ataupun dapatkan latihan, you nak jadi full time coaches. You boleh pakai coaching ni dalam kehidupan seharian dan juga organisasi. Jadi my last words will be come and join ICF Malaysia as a certified coach. Sila Puan Azhar. Saya nak ucapkan terima kasih dulu sebelum tu kan jemput kami. Dan sepatah dua kata daripada saya adalah saya juga seperti Corinne sebenarnya mengalu-alukan pelibatan kehadiran coach-coach certified lah ya untuk bersama-sama kami sebab potensi untuk industri coaching berkembang di Malaysia ni memang sangat-sangat bagus. Dah mula menunjukkan perkembangan pun sebenarnya beberapa tahun kebelakangan ni. Yang kami mengharapkan lebih ramai lagi yang join. Orang kata bukan sekadar memeriahkan suasana. Kita nak add value. Kan? Bukan hanya kepada orang lain. Dia balik kepada diri kita dan juga mereka yang mungkin rapatlah dalam hidup kita. Dia kan secara peribadi dan juga profesional. Jadi dia holistik lah. A different approach ya. A different approach to enhance, develop yourself. Ya, betul ya? Betul. So harapnya penonton di luar sana dapat mendapat manfaat daripada bual bicara Corinne dan Puan Azamila pada pagi ini. Malangnya masa amat mencemburui kita. Ada banyak lagi sebenarnya yang boleh kita kupas lebih lanjut ya. Dan mungkin kita boleh harapnya kita boleh terus memupuk atau memekarkan lagi industri ataupun budaya coaching ini di kalangan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada warga KKM yang sedang menonton di luar sana. Jadi saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada Corinne, Puan Azhar, ICF Malaysia kerana sudi hadir dan berkongsi banyak perkara pada pagi ini, banyak benda yang sebenarnya kita tak sedar pun ada ya. Tak sedar pun kita boleh buat sebenarnya ya. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kerana sudi hadir. Harapnya jika ada rezeki kita akan bertemu lagi di masa hadapan. Kepada penonton-penonton warga KKM dan seluruh warga yang menonton di luar sana, saya Salahuddin bin Hamzah mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan semua dalam rancangan webinar bahagian pembangunan kompetensi Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Coaching essentially is a process that will help you to get to where you want to be in a much shorter time and to achieve the success that you want to achieve in life without doing it on your own. Coaching is a guided process where somebody helps you through the power of questions and active listening.